Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami hari ini. Bertemankan saya Eliza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada Studio C Suka TV dan program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan hari ini kami berdua akan temankan anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Atau anda boleh buat aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung. Dan kita harapkan penonton di rumah ada yang on the way nak ambil anak dia pulang sekolah ataupun on the way pulang ke rumah daripada kerja, hati-hati jalan raya dan ketika memandu. Betul. Jadi hari ini Derina merupakan Hari Anak Perempuan Sedunia. Betul tu Eliza. Jadi kami di tim Hawa ingin mengucapkan selamat Hari Anak Perempuan Sedunia kepada semua penonton Hawa. Tak kisahlah yang dah berkahwin, yang belum berkahwin, selamat Hari Wanita Sedunia. Dan kita harapkan semoga Hawa di luar sana sentiasa ceria-ceria setiap hari. Ceria selalu, dan betul? menjadi anak yang solehah dan juga isteri yang solehah. Betul tu. Okey. Eliza, hari ini memandangkan semalam kita nak beritahu adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi kita nak kongsikan kepada penonton Hawa bagaimana untuk kita nak menjadi pendengar yang baik dalam segmen Warta Ilmu. Jadi Derina, tak semua orang tahu macam mana nak jadi pendengar yang baik. Betul. Jadi kita bawakan tips untuk anda. Yang pertama adalah dengar dengan sepenuh hati. Mendengar bukan sahaja satu bentuk berkomunikasi, intonasi dan juga bahasa badan serta mimik muka ketika mendengar atau memberi respon juga merupakan satu bentuk komunikasi. Contohnya, telinga mendengar tetapi mata asyik merenung skrin telefon sambil menganggap macam okey, tak nak layan. Oh ya ke? Macam tu sangat tak elok ya. Jadi apabila seseorang itu meluah, wajarlah menghadap seseorang itu meluah melalui pandangan matanya. Jadi pandang matanya straight. Jangan sibuk main telefon. Ya ke? Itu adalah satu cara yang tidak bagus untuk mendengar. Jadilah pendengar yang sentiasa ikhlas untuk kita nak membantu orang-orang ataupun mangsa inilah sendiri. Baiklah, seterusnya adalah jangan potong cerita. Dengar dan teliti dan bersabar. Beri mereka ruang untuk menceritakan kisah mereka. Jika anda terpaksa mengganggu atas sebab teknikal, contohnya kerana hujan ke, bunyi kuat ke ataupun telefon, katakan sesuatu, maaf saya terpaksa menjawab telefon dahulu. Begitu. Barulah mereka macam okey tak apa, mak aku masih ada ruang lagi untuk aku menceritakan. Betul. Ini adalah satu benda yang orang biasa buat. Sebab orang sibuk untuk nak potong cerita sampai tak aware dengan tempat benda sekeliling. Kita terlepas pandang tentang isu ini. Betul. Okey, jadi yang ketiga adalah memberi refleks yang positif dan hanya positif sahaja. Ia khusus untuk orang-orang yang tiba-tiba menangis ketika bercerita. Jadi seseorang itu, apabila seseorang itu menangis, respon yang kita patut berikan bukanlah sebagai kata-kata perintah. Sebagai contoh, jangan menangis. Jangan menangis. Instead, tukarkan kepada mengapa kamu menangis ataupun menangis sahaja. Jangan cuba untuk halang mereka daripada menangis atau jangan tanya apa-apa situasi apabila mereka sedang menangis. Cuba fahami keadaan dahulu. Yang paling penting, dengar dan juga bertenanglah. Sebab orang menangis, kita tak boleh terlalu, apa orang cakap, bagi pendapat ataupun sebagainya. Kadang-kadang kita push dia. Kenapa kita pula yang terus rasa panik. Itu yang memberikan kesan yang tak baik kepada mereka itu sendiri. Jadi sentiasa mendengar, sentiasa memberi mereka ruang untuk meluahkan apa sahaja. Dan seterusnya adalah memberikan input apabila dia minta. Apabila mereka berbicara setelah bercerita, setelah selesai mereka berbicara, kita kena sentiasa menunggu seketika untuk diminta nasihat. Jangan nasihat serta-merta, kerana kadang-kadang tak semua mereka cerita itu memerlukan nasihat. Namun ada segelintir orang yang enggan meminta nasihat, Eliza. Macam mereka memerlukan untuk meluahkan sahaja. Mereka harapkan untuk mendengar saja, tidak hanya nasihat. Contohnya kalau kita menyuruh mereka lagi,
lagi mereka lagi terasa teruk kan. Jadi anda perlulah terlebih dahulu memahami orang yang anda bercakap, atau anda boleh bertanya soalan seperti adakah anda memerlukan nasihat atau hanya mahu bercerita. Kita tanya terlebih dahulu. Semasa memberi nasihat, kita juga harus menggunakan ayat yang tidak menghakimi. Janganlah kita menghukum mereka dengan kata-kata kita. Kadang-kadang kita mengherdik mereka saja, Eliza, tanpa kita sedar. Betul. Jadi ini adalah satu cara yang sangat di awal permulaan tu boleh tanya dulu. Adakah awak perlu nasihat saya ataupun awak hanya mahu bercerita? Kalau hanya mahu bercerita, kita dengar sahaja. Jangan perlukan bagi nasihat apa-apa pun. Okey? Jadi yang kelima adalah empati. Jadi bayangkan anda berada di tempat orang yang bercakap, fahami situasi dan keadaan. Kenal emosi apa yang ada pada orang itu. Adakah dia teruja, gembira, sedih, keliru, kecewa ataupun tak pasti. Jadi cuba cari dalam-dalam. Semakin mendalam perasaan yang anda temui, semakin empati terhadapnya. Jadi mungkin kalau kawan anda tu terlalu kecewa, jadi kenal pasti dulu sama ada dia kecewa ataupun tidak pasti. Sebab bila kita tak kenal situasi tersebut, kita tak tahu emosi mereka, kadang-kadang kita akan bagi nasihat yang salah. Saya rasa semua orang ada sifat empati tu, Eliza. Walaupun kita tengok video yang sekecil-kecil cerita punya video pun kita terasa sedih, terasa empati. Jadi memang empati itu bukannya kita cipta, tapi dia datang secara sendiri. Betul. Dan seterusnya adalah tenangkan orang yang meluah itu. Tidak semua situasi perlu mendapatkan kritikan ataupun cadangan, terutamanya dengan mengambil kira keadaan psikologi peluah anda yang kini mungkin tidak stabil kerana telah melepaskan semua emosinya melalui penceritaan semula, ataupun mereka berkomunikasi dan menceritakan perkara atau masalah yang pernah dialami atau dirasakan. Jadi dengan menyediakan ruang yang tenang semasa perbualan, benarkan orang lain menggunakan masa untuk meluahkan emosi mereka dengan selesa. Jadi jangan pula kita panik. Kita panik, orang akan jadi lagi panik. Jadi tenang. Apa yang paling penting is kita cuba bagi ruang kepada orang yang ingin meluah. Jangan tutup stigma yang mengatakan aku perlu bagi pendapat aku. Just letak kat tepi, just cuma mendengar dan mendengar, bersifat terbuka lah sebenarnya. Kalau nak ambil sikit, Liza, tentang jangan menghakimi, jangan kita menghukum mereka, kita katakan mereka ni gila dan sebagainya. Betul. Kesihatan mental ini hanya yang merasainya itu tahu apa yang mereka rasakan. Betul tu. Okey. Baiklah, Derina. Awak ada nak tanya penonton sesuatu kan tadi? Saya nak tanya penonton ni pernah dengar tak tentang kebaikan hempedu bumi? Rasanya penonton tak jawab. Tak ada jawapan. Macam tak ada jawapan. Rasanya mereka tak tahu, Eliza. Jadi kita nak bagi tahu sebenarnya hempedu bumi ini mempunyai sifat antibakteria virus, iaitu mempunyai rintangan terhadap aktiviti yang mengakibatkan penyakit. Dan selain daripada itu, hempedu bumi juga bantu untuk meningkatkan imunisasi untuk melawan penyakit. Jadi dengan itu, kami ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan hempedu bumi dari Herbs Garden. Kegunaan gaya hidup sihat dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, Liza, untuk segmen ini kita sentiasa memberikan idea dan maklumat kepada penonton kita. Dan saya nak beritahu awak. Awak nak beritahu saya? Nak beritahu awak, silakan. Liza, yang saya rasa semakin hari semenjak menjak ni, dunia fashion semakin banyak idea yang mereka keluarkan. Betul, kalau seingat saya lah kan, fashion yang paling ada segar di minda saya ni, baju Mira masa KL Fashion Week. Host kita pakai. Ya, dan baju tu warna ungu ya. Ungu, dan ia menangkap hati awak. Betul. Jadi oleh kerana itu saya nak menangkap perekanya, Eliza. Bukan, kita menjemput perekanya. Bukan menangkap bukan awak.
Okey, silakan. tapi nama dia Coffee Lam, Eliza. Adakah kita akan bercakap tentang kopi? Adakah dia campuran kopi dan juga plum? Itu yang kita nak tanyakan. Okey, kita akan tanya sendiri dan bersama kita di studio sudah pun Coffee Lam, seorang pereka fashion yang akan membincangkan topik tentang kepelbagaian warna dalam fashion. Hello. Hello. How are you? I'm good. I'm good. Wow, I love your outfit. Thank you so much. It's stunning. Thank you so much. It looks good also. Okey, Thank you, sehat. Hi everyone. My name is Coffee. So I'm a fashion designer. Yes. Alright. He Itu fashion bila dia designer. bercakap pun kita tahu dah. The fashion Dia fashion designer. Yes. Dan kita nak bagi tahu juga bahawa Coffee Lam merupakan pelajar pereka fashion daripada Raffles International College Kuala Lumpur. Betul. Dan Coffee Lam pernah menjadi top 2 Next Celebrity Fashion Designer Final Competition 2020. Wow. Top 2 tau. Okey, nama besar jugalah Coffee Lam. Okey, tapi kita nak tanyalah. Silakan. Di awal-awal ini, kenapa Coffee Lam? Memang your name, memang your full name Coffee Lam ke Yes. ataupun nickname? Everyone call me Coffee Lam. Sebab when I was 13, right? Okay. So I was thinking to have a nickname, Okey. a brand new name, so that I can introduce to everyone my new name, and then the name has to be unique and it has to be memorable. So I was thinking to use the name from food, Ya. but tak sesuai kan? Kalau makanan tak sesuai Itulah. jadi tak sesuai. statement. Jadi saya buat nama Coffee ini nama sangat cute dengan tak it's not too weird. That's why I call myself Coffee Lam. So, you memang penggemar kopi? Sikit. Not so. Tak juga. Okey. Tapi bunyi Coffee Lam tu cute Unik lah untuk lah. dan orang kalau orang dengar pun akan senang ingat Betul. sebenarnya. Yes. Betul. Okey, saya nak tanya Coffee Lam, mengapa memilih untuk menjadi pereka fashion dalam industri ni? Sebab kita tahu fashion banyak jenis, betul tak? Dan ramai fashion, pereka fashion kat luar sana. Jadi kenapa memilih untuk Career. teruskan jadi pereka fashion ni? Kerana saya suka buat when I was young, so I admire everyone that they can make their outfit themselves. Wow. Macam saya nak pakai baju ini, saya buat. Saya nak pakai pattern macam ni, saya boleh buat. That's why I like fashion design and I continue the career. Oh, disebabkan keinginan dia bila dia suka pakai sesuatu yang cantik, sebab tu dia memilih sebagai. Tapi menarik tau sebab saya rasa ini adalah satu anugerah. It's a gift. Bakat. Sebab bakat yang sangat luar biasa sebab tak semua orang boleh menjahit. Betul. Contoh saya kan nak pakai bling-bling sini kan lekat ke sengit pula lain dia Rina. Sedangkan seluar koyak pun kita malas menjahit, apatah lagi nak menjahit satu baju reka hari itu. Okey, saya nak tanya juga untuk Coffee Lam, selain daripada menjadi seorang pereka fashion, atau awak buat apa selain itu ataupun memang full time dalam industri ini? Selain dari fashion design, aku buat fashion stylist juga. Oh, Tapi bukan not usually I do this. So bulan lepas saya buat fashion stylist untuk kumpulan teenagers, dua perempuan yang teenage. Mereka nak buat a new kumpulan nama Twinkle. So Okey. M-pop lah ni. Pula M-pop, bukan? bukan. Okey. Tapi mereka nak buat itu video yang TikTok. Mereka costume okey. transformation. And then saya menyediakan baju untuk mereka. Selain daripada pereka fashion, stylist juga. Stylist juga. All in one. All in one. Dia nak tengoklah baju dia. Yes. Nampak pereka fashion tu. Okey, nanti kita pinjam. Boleh. Okey, kita nak tanya pula di sebalik you punya design kan, all the design yang you ada. Apa yang menjadi konsep utama Coffee Lam sebenarnya? Konsep utama sebenarnya estetik konsep saya ialah glamorous. Glamorous. Saya suka buat baju yang evening wear, yang modern. Kerana cikgu saya ajar saya kan when I was a young designer. Okey. So he told to me, if you want to do something evening, then you do something evening that is modern, that is people in future were looking forward for this design. Yeah. Yes, so my aesthetic is
glam, and then bling. Yes, and very drama. Supaya semua rekaan itu relevan pada masa yang akan datang juga. Sekarang ni go glam or go home. Macam tu. Okey, kita tanya juga untuk mesej yang ingin disampaikan di setiap rekaan ataupun dari mana you dapat idea ataupun inspirasi untuk sesebuah rekaan itu. Itu idea have to depends on macam inspiration. I will find out the inspiration, but if I want to do this thing, like the inspiration have to relate to my like I'm doing evening wear, so I cannot do the inspiration that is too casual. So I have to connect everything, and once I have the concept, then I can process with the whole final thing. Sebab kalau kita ikut konsep yang kita nak pun tapi tak kena dengan yang lain-lain kehendak dan sebagainya pun tak okey juga untuk seorang perekat fashion, betul tak? Yes, betul. Okey, Kofilam nak tanya juga, saya diberitahu bahawasanya warna ungu adalah warna tema lah, warna kira orang cakap signature Kofilam. Jadi kenapa warna ungu? I suka warna ini since I was born. Maksudnya baby you keluar you dah suka warna ungu. Macam kalau saya pilih itu macam mainkan mainan? semua purple. Semua purple? Macam baju pun. Okey, sama sebab tu hari ini saya pakai purple. I see. Okey, kita nak tanya juga untuk dari segi pemilihan fabric. So macam mana you memilih sesuatu material itu daripada segi idea dan inspirasi daripada mana? Ataupun you ada import kain daripada luar juga? Ada. Kerana kadang-kadang kain di Malaysia cantik juga. Tapi saya suka beli itu kain daripada China. I see. They have more dramatic. More dramatic Texture and Texture. yes. Memang sekali dipilih oleh Kofilam sendiri ataupun ada idea daripada rakan-rakan juga. Rakan-rakan mereka sendiri. Pilih sendiri. Daripada China atau import jauh. Okey, kita akan tanya banyak lagi dengan Kofilam. Saya nak tahu juga mana datang keberanian dia pilih warna ungu. Sebab ungu ni adalah salah satu warna yang kita boleh cakap berani jugalah untuk nak jadikan dalam bidang fashion. Jadi kita akan kena berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama dengan Kofilam, seorang perekat fashion untuk topik kita hari ini, kepelbagaian warna fashion. Tadi Eliza tanya soalan. Ya, saya tanya tentang mana datangnya keberanian untuk tonjolkan warna ungu. Sebab biasalah kalau ungu mungkin kita padankan dengan pink ataupun hitam ataupun putih. Dan wanita tapi Kofilam mempamerkan satu sisi yang berbeza dengan menampilkan warna ungu. Jadi mana datang keberanian tu? Keberanian. Because I love the color, and it's not easy to match with other fabric. Betul. Kerana lighter purple, it may become pink, it may become other color, violet. So I spent a lot of time to research on how to match with purple and how purple layer with different fabric. Like if the purple is too straight, then I must layer. Yes. So ambil masa yang lama untuk pilih warna purple itu sendiri. Betul. Wow. Tapi saya nak ucapkan tahniah lah kepada Kofilam sebab you really did a great job. Color kombinasi yang sangat menarik, sangat refreshing. Jadi bila purple tu kita tak sinonim sebagai satu color yang cuma nampak tak kena. Macam tu. Betul. Okey. Dan saya tanya juga berkaitan warna purple tadi juga. Nak tanya purple juga. Warna purple kan. Adakah sebenarnya bila warna striking ni Kofilam akan pastikan bahawa semua rekaan you akan untuk special occasion saja ataupun selepas ini akan buat to ready to wear ke bagaimana? Akan buat ready to wear. Kerana sekarang projek kita kan macam
have to prepare a project for months. Okay. So I was planning to use all I can to do the costume for special occasion. But saya suka buat ready to wear juga. Kerana end of the day ready to wear boleh jual untuk orang. Betul. Betul. Jadi adakah ready to wear tu sudah dibuka, macam kalau ada orang luar yang nak booking tempahan, ke, nak buat tempahan ke buat masa sekarang, I am fokus. too busy, I'm sorry, atau macam mana Coffee Lau? Actually saya boleh buat. Boleh buat lagi. Boleh buat. Maksudnya Liza, awak tanya awak nak tempah ke macam mana? Mungkin next suit saya daripada Coffee Lau. Okey, kita nak tanya juga. You start jadi pereka fashion daripada Form 5 kan, you nak beraninya untuk masuk dalam dunia fashion ini. Apa you rasa cabaran yang paling besar sekali dalam membuat satu rekaan dan nak bersaing dengan mereka-mereka yang dah ada nama dalam industri fashion sendiri? Banyak cabaran. Cabaran pertama kan, macam existing thing you cannot repeat. Betul. What other things. Alright, then another thing is fabric. Fabric, okay. Kadang-kadang kalau susah cari fabric. Kerana saya kalau saya ada masa kan, saya boleh visit China and then I bring the fabric come back. But kalau saya tak ada masa kan, saya only boleh browse fabric through online. So this is the cabaran. Okey. Jadi susah jugalah untuk cari fabric kalau you kena browse dekat telefon saja, betul tak? Betul. Jadi macam mana pula kalau dengan kosnya, dengan kalau fabric tu sampai tak kena dengan apa mata you lihat dekat handphone pula. Macam mana, apa you buat sebenarnya? Macam dekat phone tengok lain, bila sampai lain. Saya akan nangis. Pernah jadi? Pernah. Wow. Pernah. Tapi no choice, I have to move forward. Okay. Jadi kita nak tanya juga macam mana Coffee Lam, plan Coffee Lam untuk kekal terus relevan dalam mengikut trend terkini. Sebab you sendiri cakap kan, fashion industry tak boleh repeat. Kalau repeat dia jadi macam a bit, that's not your design. Macam tu kan. Jadi macam mana tu? Okay, so I study, I dapat banyak info dekat Instagram. So people that are following, they usually will share a lot of information, latest information of the fashion. So then saya tengok itu story kan. Then latest punya. Boleh. So sentiasa kena up to date lah. Macam saya rasa ramai juga penggemar Coffee Lam yang sentiasa update dekat Coffee Lam. Okey, I nak baju macam ni. Okey, next I buat. Mungkin ada juga penggemar-penggemar dia sendiri. Okey, saya nak tanya juga, mungkin ada inspirasi ataupun idol Coffee Lam dalam industri fashion sendiri. Mungkin boleh kongsikan siapa? Ada. So I like the brand is Elisab and Jean Battista Wali. Mereka buat evening wear yang sangat high class punya. Like it's very trendy and very glamorous. Ada kelasnya tersendiri. Betul. Jadi saya nak tanya juga, Coffee Lam lebih kepada glamorous. Tapi glamorous ada mungkin event, nightwear dan sebagainya kan. Jadi saya nak tanya juga adalah apa kepakaran Coffee Lam? Mungkin evening dress macam you cakap tadi, sebab you keep on mentioning evening dress, evening event. Jadi macam mana tu? Terbuka. You buat semua? Saya buat semua. Tapi tak ada kepakaran macam you fokus pada evening occasion ataupun macam mana? Tak ada lah. Tak ada fokus punya. Saya boleh buat apa-apa pun boleh buat. Okey, maksudnya kalau saya nak tepah baju kurung pun boleh? So, baju kurung. I have to study more about baju kurung. Baju kurung yang lebih glam, lebih stunning. Baju kurung is not that easy to do. I have to study well, like the real baju kurung. How do I need to cut the pattern or what? Yes. Ingat senang ke buat baju kurung? Padanya baju kurung lagi susah daripada glamorous. Yes. Wow, okay, Coffee Lam, sebelum kita tanya dua soalan terakhir, saya nak tanya apa trend terbaru sekarang ni? Nak tanya sikit. Permintaan paling tinggi. Yes. Okay, trend terbaru. Actually, mereka suka guna warna yang tak strong. So from my study, pastel color, like macam beige color. I Beige see. color.
yang lebih neutral punya color. Oh, sekarang ni trend neutral lah ni. Tengah-tengah From my trend research, macam tu. yes, Oh, yes. okey. So lepas ni kita pakai neutral je. So Kita kena in trend. jangan pop up sangat. Kita kena in trend. Baju ni kena tukar dari now. Okey, last kali kita nak tanya Silakan. apa nasihat ataupun tips untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin baru nak menceburi dalam bidang fashion ini atau mereka sebenarnya tak ada semangat, tak nak try tapi macam mana nak Takut buat? ataupun sebagainya. How to start? How to start? Okay. If you really have the interest, right? Then you don't putus asa. You must go all the way until you get what you want. So if you stop somewhere, right? If you change anything, the thing also hard, right? Betul. So my advice is you Don't just give jalan up. lah, just jalan whatever you have to go, and then go through the cabaran, and then you will see what you get after that. Jangan pernah give up. Yes, jangan Dan putus sentiasa asa. cari ilmu dalam bidang fashion ini juga. Okey. Baiklah, banyak ilmu tentang fashion kita dapatkan daripada Coffee Lam pada hari ini dan saya nak ucapkan terima kasih Thank you so banyak-banyak much. Thank you kepada so Coffee much. Lam kerana sudi datang ke Set House. Semoga terus maju dan we look forward on all your design Alright. after this. Okay. Nanti kita Alright. call. Atau pada anda kalau nak melihat rekaan fashion daripada Coffee Lam, boleh terus kepada media sosial Coffee Lam. Baiklah, kita Baiklah. nak berehat sebentar. Kita akan kembali Selepas ini. Jadi anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Untuk segmen ni, topik dia saya boleh cakap sangat panas lah. Sebab dia ada pros and cons. Macam sekarang, tapi pada saya banyak cons. Oh ya. Sebab apa tahu? Sebab saya lihat kan bila orang berkumpul sekeluarga pergi makan kan, tak bercakap antara satu sama lain. Betul. Anak-anak pegang gadget macam ni. Ya. Ibu bapa pegang gadget macam ni, tak bercakap. Jadi masa tu banyak terbuang dekat gadget. Dan saya nak tambah sikit, kalau dalam keluarga juga, kalau dekat rumah bila ibu bapa balik pada pulang bekerja dan sebagainya, tak bercakap dengan, tidak layan dengan anak, tidak layan suami, tidak layan isteri sebab masing-masing sibuk dengan gadget. Jadi sebenarnya ada kelebihan ke, ada kelemahan ke tentang gadget ni, kita bawakan. Kita bersama dengan Cikgu Jinggo seperti biasa untuk topik hari ini, Gadget pemusnah atau penghubung. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Sihat ke? Jinggo bukan nama sebenar. Cikgu Jinggo bukan nama sebenar. Okey. Okey, insyaAllah. Okay, tajuk apa kita hari ni? Tajuk kita gadget pemusnah ataupun penghubung. Tapi first kali saya nak tahu apa maksud gadget tu sendiri. Kefahaman saya, telefon, komputer ataupun apa sebenarnya maksud dia? Gadget teknologi. Teknologi itu dibuat untuk memudahkan. Ya. Tapi persoalan sekarang dia bila salah guna, sebab gadget adalah ketagihan selepas dadah nombor 2. Dia nombor 2 selepas dadah. Dia edit. Dia ketagihan selepas dadah adalah gadget. Dia agak kritikal sekarang sebab dia panggil cell phone kan. Telefon tu cell phone. Cell tu apa dia penjara kan. Dia cell phone sebab dia kalau kita salah gunakan guna, macam jadi saya pun guna ketagih. gadget. Macam saya mungkin saya bekerja konsultan kan. Saya tak ada pejabat. Pejabat saya lah gadget saya. Sebab tu soalan saya, ada berapa gadget ada? Saya ada phone, saya ada dua. Yalah, saya pun sampai saya 3. Satu menguruskan email saya, satu menguruskan call saya, satu menguruskan call masuk. Jadi benda-benda ni sebenarnya adalah memudahkan. Betul. Tapi persoalan kita kadang-kadang memudaratkan bila mana kita salah guna. Dan bila salah guna ni sebenarnya banyak kesan-kesannya. Macam you cakap tadi kan, macam parents kan. Dia parents ni sebenarnya, dia ada satu benda, bila dia hadir fizikal saja, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Perasaan tak ada, ya. Boleh bayangkan macam mana? Boleh. Dia cakap dengan kita. Sebab tu Dia ada. ada research dibuat. Lebih ke 50% lah. Anak-anak mengeluh. Betul. Anak-anak mengeluh. Yang mak ayah dia sibuk gadget. Dan sekarang ni kalau kita tengok TikTok lah Betul. ada, kita tak boleh gambarkan macam mana anak-anak dia. Anak-anak mengeluh. Macam mana, ya. Bila anak-anak mengeluh, dia akan timbul satu istilah lost child. Lost child. Anak yang hilang. Betul. Anak yang hilang ini bila mana fizikal mak ayah ada, tapi perasaannya dekat mana? Gadget. Fikirannya kat mana? Gadget. Ya. Sebab tu negara-negara maju tak benarkan gadget masuk rumah. Kita aja kan, kita aja. Macam you tahulah, kadang-kadang kita jadikan gadget sebagai reward kan. Betul. Reward. Sebab dia lagi teruk bila mana menjadikan gadget sebagai
Okey, mak sibuk, ayah sibuk, my me time. Apa, mak bagi semua. Mak bagi gadget, main diam-diam. Gadget sendiri, komputer sendiri, wifi letak kat depan bilik dia. Betul. Bilik air sendiri, contoh kan, reward digunakan. Jadi anak tu, dia menjadi seseorang yang tak boleh berkongsi. Betul. Dia ada semua kan. Bila tak dapat, sebab tu hari ni kita tengok anak-anak mungkin dia jadi macam strawberry tau. Jadi macam strawberry? Keras luar, lembut dalam. Ini semua persoalan-persoalan isu-isu sebab sekarang ni satu penyakit yang sedang menyerang anak-anak kita ni. Banyak cerita kita ni. PLAST, apa tu? PLAST. Blast. Dia akan meletup kan. B boring, alone, A agresif. Sekarang ni dia 10 remaja, seorang ada keinginan untuk bunuh diri. Allahu Akbar. Dahsyat. Main PUBG, Dota, Roblox, si bunuh orang ni kan. Dia B boring, alone, A agresif. Sebab dia very agresif. Semalam ada kes yang you bagi saya tu, yang anak download tak dapat tu, akhirnya ayah bawa ke balai polis kan. Betul. Dan S stress. Cyberbully dan T, dia tired lah, budak tired lah. Jadi benda-benda tu sebenarnya dia impak kerosakan kepada remaja. Dia menyerahkan kehidupannya terus dalam gadget ni. Dan dia boleh... Lepas tu ada penyakit nama dia apa dia? Nomifobia. No mobile phobia. Ni penyakit ni. No mobile phobia. Kita kena sembang tu. Penyakit apa tu? Penyakit yang tak boleh. Satu, tak boleh jauh pada telefon. Kedua, bateri tak ada habis. Ketiga, tertinggal telefon sanggup patah balik. Betul. Dia balik kampung tu kan, tinggal charger, patah balik. Apa? Laku berdiri sendiri. Betul. Data tak boleh habis. Betul. Handphone tak tutup 24 jam. Wifi kena ada. You fikir ini penyakit. Nomophobia. Sentiasa bergantung. Jadi macam mana sebenarnya, apa yang sepatutnya dilakukan untuk ibu bapa sebenarnya untuk jadikan anak-anak ni terbiasa tak ada gadget? Sebab cikgu, bila tak ada gadget, anak-anak akan rasa stres sebab dia ketinggalan dengan anak-anak yang lain. Dia akan jadi macam rebel. Dia akan cakap, kenapa aku tak dapat? Kenapa kawan aku boleh dapat? Kenapa kawan aku boleh tambah data? Mak aku tak nak tambahkan data untuk aku. Jadi macam mana tu cikgu? Okey, dia satu, mak ayah contoh. Mak ayah ni contoh sebenarnya. Kalau dia awal-awal, sebab tu dikatakan screen ni, umur 0 hingga 2 tahun, sejam 2 jam aja. Kadang-kadang skrin anak tengok tu, dia rapat ke sini, dia rosak dia punya radiasi depan dia rosak. Sebab tu banyak kajian-kajian dibuat, kesihatan mental sebagainya. Sebab tu skrin, cahaya, pada cahaya daripada tu kan. Jadi kalau macam parent ni, kawal awal-awal. Filter. Awal-awal. Filternya juga pada apps tu. Pada app yang dia masuk tu kan. Kalau tanpa, tapi bila tanpa kawalan, bila mak nak me time. Ini problem lah ni. Betul. Sebab gadget juga orang belajar ABC, belajar semua kat gadget. Betul. Dengan sistem app tertentu kan. Jadi itu yang saya nak tanyakan tadi, nak tambah sikit. Ada juga ibu bapa zaman kini yang dia merasakan bahawa gadget ini dia banyak kelebihannya. Jadi dia nak ikut trend dan sebagainya. Dia bagi gadget tu untuk perkembangan minda anak-anak itu sendiri. Bagaimana pula yang macam tu? Okey, pada saya tapi dia bila berlebihan, dia hours dia kena ada hours dia. Ada umur dan ada hours. Ada umur dan ada hours. Dia kena kawalan. Sebab dalam sistem tu, kita kena tahu sistem tu juga. Dia sebenarnya gadget ni satu benda yang interesting sebab dia 3 benda. Dia ada visual, ada auditory, ada kinesthetic. Visual dia ada apa? Warna-warna. Benda nampak, lepas tu dia ada mata. audio, dia ada bunyi. Dia ada pergerakan. Betul. Dia ada pergerakan di situ. Jadi faktor-faktor itu menjadikan gadget itu pada pandangan saya, sebab tu dikatakan parent hari ini dia kena mulakan play, plan and pray tanpa gadget. Play, plan and pray tanpa gadget. Sebab tu dikatakan hari ini, mak tu caregiver kan. Ayah playmate. Ingat tak pernah main ayah? Tak pernah kan? Tak pernah. Ni yang baru. Saya dulu main ayah, main kuda-kuda kan. Main kuda-kuda. Ingat tak? Jadi saya ada main kuda-kuda dengan ayah. Jadi sekarang ni kita nak kembalikan fitrah, menukar perspektif game. Sebab game ini ya Allah Tuhanku, dia punya hari ini dikatakan kesan daripada kesihatan mental dan budak badan besar, gemuk. Betul. Sebab main game tak nak bangun, makan saja tak nak kurang, pesan. kan? Betul. Jadi pada saya gadget ini zaman digital. Kalau tak ada ini bukan mereka. Mereka adalah anak-anak zaman digital, tapi kena kawal. Tapi kena kawal. Kawalan tu Eliza. Cara kawalan tu Cikgu Jinggu ada juga dekat macam saya cakap di awal tadi di kedai makan kan. Ibu bapa nak me time. Tak nak bising, tak nak bising kan, tak nak diganggu. Bagi anak skrin depan, main.
mak nak main telefon. Jadi kalau situasi macam tu macam mana pula? Tapi Cikgu Jinggo jawab sebentar lagi. So kita akan berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Jinggo, bukan nama sebenar. Untuk topik kita, gadget pemusnah ataupun penghubung. Jadi Cikgu Jinggo, macam soalan saya tanya tadi, kalau situasi begitu macam mana? Macam mana tu? Di kedai makan, anak-anak ibu nak me time, tak nak bising, tak nak berlari-lari ke apa, bagi gadget. Seorang ada satu pula tu, anak tiga. Dia gadget ni kan yang dekat dijauhkan, jauh didekatkan, betul? Dia ni nawak yang jauh didekatkan. Hashtag mohon terasa kan. Yang jauh didekatkan, dekat dijauhkan. Jadi pada saya tengoklah bukan sekadar kedai makan, di mana-mana pun dia bagi anak. Tak nak kacau, bagi skrin. Anak tantrum bagi skrin. Jadi benda tu sebenarnya pada saya dia membanner satu installation yang tak baik. Utamanya dia umur 2 tahun ke bawah kan. Betul. 2 tahun ke bawah ni kalau boleh janganlah bagi kita, sebab dia 2 years dipanggil sebagai 2 tahun, sebelum 2 tahun itu dia minda dia pun tak berapa nak kukuh lagi kan. Jadi waktu itu sebab tu kita tengok orang Jepun dia tidak bagi gadget di peringkat awal, sangat-sangat awal, umur 5 tahun baru bagi kan. Jadi pada saya gadget ni baik, terutamanya saya sendiri pengguna gadget. Anak-anak saya pun, saya pancing anak saya baru ni kan, SPM dapat SPM 11A. Baik nak beli. Gadget yang bukan 5,000, 6,000. Betul, gadget tak murah. Tapi dia punya motivasi dia berbeza. Betul. Motivasi berbeza dan dia ni menggunakan juga untuk kelas dia kan. Baik. Yang tak baik, kita pernah tengok ada orang yang sampai pukul sepak kepala mak, ada berlaku. Betul. Sebab tak nak bagi iPad. Tak dapatkan top up. Jadi motivasi dia berbeza. Jadi dia bergantung pada pilihan kita lah. Jadi pilihan yang terbaik mak ayah juga. Sebab ni contoh, mak ayah ni contoh kan. Betul. Dia no limit. Macam saya sendiri pun dulu masa COVID-19 anak main game kan, kita buat limit. Sekarang kita meeting wifi sampai pukul 10 saja. Contoh kan. Contoh wifi tu limit kan. Dan wifi pula depan bilik kita, bukan bilik dia. Kalau bilik dia lagi laju lah. Lagi sedap dia download, buat turun dan sebagainya. Saya terkesan bila tengok data-data yang remaja nak bunuh diri tu. Sebab dia permainan sekarang, contoh permainan apa sekarang ni? Monopoli. PUBG, Dota, Monopoli tak apa yang bunuh-bunuh orang kan. Sampai ada kes berlaku dekat Australia. Dia menggunakan pendekatan roadblock tu sendiri pergi bunuh orang kan. Sekarang ni you can tengok anak-anak remaja sekarang empati dia kurang. Betul. Sebab mungkin dia didedahkan pada peringkat awal yang main kes macam PUBG, bunuh-bunuh dan sebagainya. So insting untuk rasa macam aku nak rasa kepuasannya. Itu yang dahsyat. Kesannya kepada emosi kanak-kanak itu sendiri juga. Dalam keluarga pun macam sebagai lost child tadi. Lost child tadi dia memang impak betul lah. Dia akan jadi satu remaja yang hilang love sick lepas tu. Love sick, hilang apa love sick? Hilang perasaan cinta dan rindu pada mak ayah. Dia lagi cinta dan rindu daripada yang jauh. Screen dia. Jadi kita nak elakkan trend itu berlaku, Cikgu Jinggo. Jadi apa sebenarnya cara ataupun bagaimana kita nak mengawasi anak-anak itu sendiri? Mungkin ada jangka masa yang perlu mereka ada untuk pegang gadget itu, atau ibu bapa sendiri sebenarnya contoh yang bagaimana mereka kena beri kepada anak-anak mereka? Saya tengok macam negara China kan, dia orang buat kajian TikTok China, TikTok mereka berbeza. Sebenarnya yang China ni yang saya baca lah, banyak education yang best yang sebelah sana pula, sebab dia gantung pada penggunaan. Dan paling best sekali apa berlaku di China, dia mengawal sistem undang-undang tu dikawal. Jadi kita tengok apa berlaku pada TikTok dekat Indonesia kan. Apa yang dikawal? Dah di-ban. Tengok. Dia sistem, dia bukan sistem. Bila cakap soal individu ni susah bila ada sistem tu sendiri. Dia okeylah. Banyak membantu. Sistem itu digunakan. Sebab yelah diri kita ni susah nak mengawal. Apabila kita suka sesuatu tu kita akan macam okey. Sekejap lagi okey. So bila ada sistem yang mengawal dia jadi okey. 2 tahun lepas seorang pelajar ambil SPM dibatalkan sebab ada handphone dalam poket.
Bayangkan sampai tak boleh hilang phone dekat poket ni. Dan tahun lepas anak ambil SPM, cikgu-cikgu dah bagi enam dah. Jangan ada jam digital kat tangan. Sampai efek masuk exam pun sampai dia rosak the system. Jadi perlu ada penguasaan undang-undang. Dia penguasaan undang-undang dan ada kerajaan meletakkan ada app-app tentu dikawal. Kalau pergi dekat China tak ada Facebook, semua tu tak dapat akses sebab dia kawal information. Tapi kalau kawal information kita pula jadi macam negara yang ke belakang pula. Jadi kita kena mendidik dengan cara yang bijak lah bijak di rumah lah kan. Betul. Tapi macam medium, kita bincang soal medium kena sentiasa buat promotion tentang kesan dia. Kesan dia menteruk lah. Mata membengkak, jadi gemuk. Apa tak lagi? nak bercakap tak dengan nak bercakap orang. Cakap pendek-pendek je. Angkat tangan, angkat kepala tidak. Yang main game PUBG ni kan. Kalau tegur anak, dah makan, dia ambil ujung je. Dah angkat pun tidak kepala kan. Betul. Tak boleh pause, game tak boleh pause. Jadi kadang-kadang dia kenal dengan kawan-kawan yang tak kenal dalam room tu. Ya. Dahsyat kan. Jadi sebenarnya peranan dia besar Eliza oleh semua orang dari segi motivasinya sebab banyak kesan daripada emosi dan juga mungkin perkembangan minda dalam negara juga. Okey. Kita nak tanya juga tentang Cikgu Jinggo. Macam mana pendapat Cikgu Jinggo tentang kalau let's say ibu bapa nak menukar cara mendidik anak-anak. Mungkin sekarang ni apabila terlihat kan, tertengok hawa pada hari ini mungkin macam okey, aku kena tukar style tu. Tapi macam mana nak mengubah? Sebab anak-anak ni bila kita dah terbiasa bagi gadget, tiba-tiba kita nak tarik terus, mungkin ada tantrumnya, mungkin ada barannya keluar. Jadi macam mana Cikgu Jinggo? Okey, dia kena perlahan-lahan mengajak kepada conventional activity. Contoh apa dia? Hujung minggu pergi swimming pool, pergi mandi-mandi. Swimming pool pun nak pegang telefon? Nak ambil gambar? Mak ayah jangan buat. Mak ayah sendiri jangan buat. Macam saya pun ada buat kajian tentang game kan. Belajar contoh macam buat contoh satu boleh? Boleh, silakan. Kita buat sama. Kita buat, okey. Ini contoh mak ayah ajar matematik kan. Okay. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jambatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi berapa? Empat. Jadilah kamera klik-klik. Dua jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi berapa? 8 jadilah telinga rabbit. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10. Marilah kita berdoa. Dan benda-benda ini boleh tukar. Jadi mak ayah kena spend masa untuk belajar. Itu saja. Yang penting awareness dan kesedaran itu kena ada. Betul. Kesedaran ibu bapa itu penting sebenarnya. Kita yang menjadi contoh penting kepada anak-anak itu sendiri. Kita risau kepada generasi macam yang baru ni lah. Yang mak ayah sendiri pun main gadget. Betul kan? Mak ayah pun berteknologi. Jadi sama-sama satu rumah teknologi. Tak nak ketinggalan katanya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak baik contoh kepada ibu bapa di luar sana. Sentiasa sedar ruang dan sedar akan apa yang terjadi sekarang kita sebenarnya. Baiklah, banyak sebenarnya pencerahan tentang topik kita gadget, pepusna atau penghubung. Jadi kita pilih mana yang baik saja. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Jinggo kerana sudi datang hadir berkongsi. Cerahkan lagi gadget ni pembusna atau penghubung. Dia boleh jadi dua-dua. Hanya anda yang menentukan. Terima kasih banyak Cikgu Jinggo. Kita jumpa lagi untuk topik yang berlainan. Terima kasih juga kepada penonton Hawa yang setia bersama kami pada awal sehingga akhir rancangan. Saya Derina dan juga Ezra Isham. Kita jumpa lagi dalam program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bye. Assalamualaikum.